bersatu berukhuwah di Ramadan. Allah sediakan peluang yang banyak supaya kita beramal ibadah, dengan dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka, dirantai syaitan yang sentiasa menyesatkan manusia. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu idza lam yughfar lahu famata. Amat malanglah, ini dalam riwayat yang lain. Hadis ini telah sebut pada awal tadi. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu idza lam yughfar lahu famata. Amat malanglah sesiapa yang telah masuk dalam bulan Ramadan, merasai bulan Ramadan setelah 10 tahun, melalui Ramadan 5 tahun, 12 tahun, tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yughfar famata. Idza lam yughfar lahu famata. Apabila pada bulan Ramadan tidak diampunkan dosa-dosa manusia yang banyak ini, maka bilakah lagi yang layak untuk dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebab bulan inilah Allah membuka pengampunan secara percuma. Tidak ada Allah bagi peluang ataupun bonus itu pengampunan secara percuma ini melainkan pada bulan Ramadan. Jadi bilakah lagi peluang ini tidak kita rebut? Sekiranya kita bermain-main, membuang masa, masih sama rutin kehidupan kita sehari-hari, sibuk dengan kalau kita suka riyadhah, main bola dan sebagainya, ataupun suka shopping, suka berbual-bual, berpeleseran. Jadi amat malanglah kita sebagai umat Islam telah diberi peluang oleh Allah berkali-kali supaya mendapatkan keampunan ini, tetapi tidak kita manfaatkan, tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Malah kita hanya menghadapi Ramadan, hanya menunggu masa untuk menunggu hari raya, sibuk dengan kuih raya, sibuk dengan baju raya, kasut raya, lagu raya dan sebagainya. Tetapi keampunan Allah SWT tidak kita perolehi, apatah lagi di malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, mengharapkan ganjaran semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Berapa banyak dosa kita, saudara-saudari? Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah berapa banyak dosa kita. Itu belum kira lagi dosa kita dengan ibu dan ayah, dosa kita dengan guru, dosa kita sesama jiran. Itu tak termasuk tu kan. Jadi ni dosa-dosa kecil kita. Kalau sekiranya dosa kita berkaitan dengan orang, maka wajiblah kita mohon ampun dan maaf daripada orang tersebut. Jadi maknanya kita ini memang orang sentiasa membuat silap dan salah. Itu sebabnya Allah memberi motivasi, memberi jaminan, memberi tawaran kepada kita supaya hidupkan Ramadan, hidupkan Lailatul Qadar, hidupkan juga amalan-amalan yang berbentuk sedekah, iktikaf, baca Quran, yang mana ganjarannya adalah amat banyak dan berlipat ganda pada bulan ini. Dia tidak sama. Hatta satu amalan fardu yang kita buat menyamai 70 amalan fardu. Satu amalan sunat yang kita buat pahalanya menyamai satu amalan fardu. Itu adalah satu bonus yang besar dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengejar kebaikan, mengejar pahala untuk menambah ataupun menambah, kalau bahasa orang muda sekarang, top up kan, top up akaun akhirat. Inilah masanya kita nak top up akaun kita ni setiap kering je kan. Kita tak tahu lagi kalau akaun dunia ni kita boleh akses, boleh tengok berapa dah bertambah, berapa dah berkurang. Tapi akaun akhirat kita macam mana kita nak akses? Dan Allah tahu itu sebab kita ni manusia lemah. Kita manusia yang seleka. Allah memahami kita sebab Allah adalah engineer kita yang mencipta kita. Sebab itulah Allah sediakan satu bulan yang penuh keberkatan ini untuk kita meraih keampunan Allah SWT. Itu sebabnya Aisyah pernah bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sekiranya aku ni bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku buat? Apakah yang perlu aku baca?
Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah satu doa yang ma'ruf yang kita sentiasa sebut dan baca pada bulan ini. Apakah doa itu tuan-tuan? Doa itu sasaran sedari. Kita kalau solat kita biasa dengar imam akan baca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Pengampun. Tuhibbul afwa. Engkau juga menyukai kemaafan, maka ampunkanlah ataupun maafkanlah dosa-dosa kami. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita banyak membaca doa itu pada bulan ini. Mudah-mudahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa dan kesalahan kita, dan keluarga kita daripada madrasah Ramadan ini pada tahun ini kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada dosa, bersih daripada kesalahan, dan kita menjadi insan yang baru dan lebih bersemangat untuk berjihad, bersemangat untuk berdakwah, bersemangat untuk menyumbang kepada ummah dan masyarakat demi membangunkan Islam pada hari ini. Jadi apa yang penting ialah yang boleh kita ambil pada hari ini ialah jadilah kita seorang Islam yang sentiasa merasakan diri kita ni kurang, merasakan diri kita ni lemah, dan bila kita rasakan macam tu, kita kena kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah di antara wirid-wirid istighfar yang kita biasa gunakan, dan Rasulullah menggalakkan kita memperbanyakkan istighfar kerana kita memohon keampunan inilah yang akan memberikan kita kesihatan lahir dan batin, dan juga meluaskan lagi rezeki kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita akan jadi hamba ataupun umat Islam di sisi Allah yang diampunkan dosanya, yang layak untuk menggenggam ijazah takwa, layak untuk menggenggam syahadah maghfirah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluas langit dan bumi, seluas lautan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terjangkau oleh mata kita dan tidak terjangkau oleh kita keluasan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qaul hadza astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.